ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين استغفر الله يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين السلام عليكم ورحمة الله صلى وبركاته. الله على محمد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. جزالله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم حبب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم علينا. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau Ar-Rahman, Tuan-tuan haji, tuan-tuan guru, sahabat saya Ustaz Raja, seterusnya muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan syukur. Marilah kita merafakkan syukur Alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, di mana dengan keizinan, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita sekali lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus hidup di atas muka bumi ini. Bangun pagi tadi, celik saja mata, bila kita tengok masih lagi nampak suis lampu. Ya. Boleh nampak lagi bilik air kita untuk kita pergi. Ya. Boleh kita gerakkan tangan kita untuk menyentuh isteri kita, mungkin anak kita dan sebagainya. Alhamdulillah, itu nak menunjukkan kita masih lagi hidup di atas muka bumi ini dan kita masih lagi diberikan peluang untuk kita menambahkan amal ibadah kita, untuk kita menambahkan pahala kita, untuk kita menghilangkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Ya. Jadi inilah masanya di mana ketika mana usia masih ada, inilah untuk kita menambah pahala dan menghilangkan dosa yang ada. Tuan-tuan, pahala tak nampak, dosa pun tak nampak. Hanya orang yang beriman sahaja yang dapat merasakan dosa dan pahala. Sebab itulah ya, setiap hari ya tuan-tuan yang saya muliakan, kita kena berfikir sebagaimana fikirnya orang yang beriman. Kita kena berfikir sebagaimana fikirnya orang yang takut tentang kematian dan hari akhirat. Kita kena berfikir bagaimana fikirnya Nabi SAW dan para sahabat. Itulah tugas kita yang utama selain daripada tugas-tugas kita yang lain. Ada setengah orang dibangun tidur saja yang difikirkannya pada besok hari apa nak beri makan pada anak-anak. Betul tak? Pada besok pagi aku perlu bangun pagi untuk aku pergi bekerja. Mungkin dekat KL, mungkin dekat Semban, mungkin dekat Bandar Baru Bangi. Ada orang fikir setiap hari bangun sahaja yang dinampak hanya RM. Hanya ringgit Malaysia. Ada orang dia setiap hari yang difikirkannya hanyalah untuk menambahkan harta. Ada orang setiap hari dia fikir, apa lagi aku nak rosakkan nama orang. Setiap hari dia fikir, apa lagi aku nak rosakkan nama dia, apa lagi aku nak taburkan fitnah, apa lagi aku nak mengumpat, apa lagi aku nak dengki pada orang lain. Setiap hari. Innalillah, Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi kita akan dapati ada juga orang dia bangun saja tidur, alhamdulillah, ya Allah, aku masih hidup lagi, alhamdulillah, terima kasih Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun saja tidur, ya Allah, hari ini aku nak tambah pahala apa lagi? Aku nak beramal apa lagi? Pada hari ini aku nak baca Quran berapa banyak? Pada hari ini berapa banyak aku nak menderma? Pada hari ini berapa banyak aku nak tolong orang? Pada hari ini dan seterusnya. Apa sahaja yang aku nak buat ini, aku nakkan Allah Subhanahu wa taala redha akan diriku. Subhanallah. Dan ada juga kelompok manusia bangun tidur tak fikir apa. Ikutlah. Ya, ikutlah. Dia tak fikir apa. Pahala pun tak fikir, dosa pun tak fikir, ikutlah. Ada pahala ambil, ada dosa sapu. Na'udzubillah. Ya, tak ada perasaan. Hidup dalam keadaan sekadar hidup. Kalau hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Innalillah. Allahu Akbar. Macam-macam jenis manusia. Alhamdulillah tuan-tuan, saya yakin
yang ada bersama-sama saya pada malam ini tuan-tuan adalah insan-insan, adalah hamba-hamba Allah yang berfikir apakah setiap hari aku akan tambahkan amalan aku setiap hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah bekalan-bekalan yang akan aku bawa berhadapan aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti. Tuan-tuan, hidup dekat dunia Nabi kata baina sittin wa sab'in. Di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Dekat dalam ni ada yang lebih dah 70 tahun kan? Ada dah lebih 70 tahun. Kalau ada lebih 70 tahun tuan-tuan, alhamdulillah rezeki haji ya. Rezeki haji berapa je umur haji? 78. Subhanallah, bayi bapak saya 79. Alhamdulillah haji, ini barakah. Allah suka orang yang panjang usia, kuat ibadahnya. Ini Allah suka. Jadi maksud dia tuan-tuan, kalau Nabi punya usia sekadar 63 tahun saja tuan-tuan, lebih daripada 63 tahun, maksud dia suatu usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang dan peluang kepada sesiapa sahaja tuan-tuan untuk apa? Untuk tambahkan amal ibadat. InsyaAllah tuan-tuan, umur yang dah 60 lebih, 70 lebih, hatinya terpaut kepada surau, hatinya terpaut kepada masjid, hatinya terpaut kepada zikir, hatinya terpaut kepada Al-Quran, hatinya terpaut untuk membantu orang. Saksikanlah, insya-Allah di ahli syurga. Insya-Allah tuan-tuan, saksikan dia adalah ahli syurga. Allahumma amin. Tetapi begitulah sebaliknya tuan-tuan, umur lebih tetapi masih lagi nak dengki-mendengki. Umur sudah 70 tahun, 80 tahun, masih lagi gila mengumpulkan harta. Masih lagi tak reti nak baca Al-Quran. Masih lagi tak nampak jalan ke masjid ataupun ke surau. Saksikanlah matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya nak cerita tentang apa? Tentang Maulid Nabi. Jauh pula mukadimah saya ya. Malam ni saya nak cerita tentang Maulid Nabi. Ada sangkut paut tuan-tuan dengan apa yang saya fikirkan. Dengan apa yang saya sebut awal-awal tadi tuan-tuan, ada sangkut paut dengan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat kepada kehidupan kita. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita membawa rahmat ke seluruh dunia tuan-tuan. Bukan hanya kepada orang Islam, bahkan kepada orang bukan Islam. Bukan hanya untuk manusia tuan-tuan, bahkan tumbuh-tumbuhan dan hayawan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku diutuskan untuk apa? Melainkan untuk memberikan rahmat kesekalian alam tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan, itu ayat Al-Quran tuan-tuan. Kita dah tahu, kita dah baca. Ya. Ceramah tentang Maulid ni tuan-tuan, semua orang dah biasa dengar. Hatta malam ni pun juga tuan-tuan, kalau ada saya salah fakta pun tuan-tuan dah boleh betulkan. Bahkan saya yakin tuan-tuan lebih arif daripada saya, lebih tahu tentang saya, lebih ingat daripada saya tuan-tuan. Bahkan saya yakin tuan-tuan adalah orang yang lebih beramal daripada saya. Tetapi tuan-tuan, pada malam ini juga tuan-tuan, saya ingin berpesan kepada diri saya. Begitu juga dengan tuan-tuan, untuk kita sama-sama ulang kaji. Bukan saya nak mengajar tuan-tuan, sekadar ulang kaji saja, untuk peringatan bersama saja tuan-tuan. Apatah lagi pada tuan-tuan haji yang ada pada depan saya ni tuan-tuan, tuan-tuan haji yang selayaknya untuk duduk dekat depan ni untuk berbicara tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Baik tuan-tuan, anda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dekat kita ni tuan-tuan. Anda kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bersama-sama dengan kita. Saya yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti suka. Saya yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan marah apa yang kita buat tuan-tuan. Walaupun Nabi tak pernah buat. Walaupun Nabi tak pernah buat tuan-tuan, tetapi Nabi suka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa yang kita buat ni
adalah untuk memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu usaha di mana usaha kita untuk ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita perlu ingat Nabi ni bukan setahun sekali macam malam ini. Ini hanya booster saja tuan-tuan. Hanya program di mana program ini untuk nak refresh balik kita, agar kita jangan langsung terlupa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ingat Nabi ni tuan-tuan bukan setiap hari, apatah lagi setahun sekali tuan-tuan. Ingat Nabi ni tuan-tuan setiap masa, setiap detik, setiap nafas yang kita lepas dan kita tarik tuan-tuan. Dan setiap orang yang mengingati Nabi tuan-tuan adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang mengingati Nabi sudah pasti dia akan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman sudah pasti hatinya, fikirannya, akalnya tidak boleh lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman hatinya senantiasa rindukan untuk bertemu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari nanti tuan-tuan. Inilah hati orang yang beriman. Hati orang yang senantiasa mengingati, merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, malam ni tuan-tuan ada dua perkara besar yang saya sama-sama nak kongsikan kepada tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan ya, agar kita dapat membawa diri kita, agar diri kita ini tuan-tuan senantiasa mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu tuan-tuan, ingin saya katakan kepada tuan-tuan ya, yang mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan bukan hanya orang yang beriman, bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh para malaikat tuan-tuan senantiasa mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad tuan-tuan. Allah dan seluruh para malaikat senantiasa mengingati Nabi. Allahu akbar tuan-tuan. Senantiasa tuan-tuan, tidak terlepas walaupun sebentar. Subhanallah tuan-tuan. Allah yang menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan Nabi. Oh, pelik pula ustaz malam ni. Datang mana? Datang mana pula ustaz ni? Sesat dah ni. Nauzubillah tuan-tuan, janganlah serius sangat. Risau pula saya tengok kan tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, semalam hari Jumaat kan, khatib dia cakap apa biasa dalam khutbah kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau dulu khatib apa ni, Bilal kan, sebelum khatib naik dia akan baca tu dulu kan. Saya masa belajar dekat Indonesia tu, saya kadang-kadang dia jadi Bilal sebelum khatib naik. Itulah dia kan, pegang apa ni, tongkat apa kata, apa tongkat apa ya, bukan cokma apa dah yang khatib pegang tu apa nama, kayu apa, alah itulah dia kan. Sebelum imam ambil tu kan, sebelum imam pegang tu kan, itulah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampai habis kan, baru kita serah pada imam. Lepas tu nanti imam pun akan baca ayat yang sama. Tuan-tuan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya tuan-tuan, sesungguhnya, ini Allah yang cakap tuan-tuan, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat tuan-tuan berselawat kepada Nabi.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Tuan-tuan dalam bahasa Arab, tuan-tuan lebih arif daripada saya. Yusalluna ni tuan-tuan adalah fa'lul mudhari'. Ya. Dalam bahasa ini apa je? Present tense ya, present tense. Sedang dan senantiasa tuan-tuan. Maksud dia sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat. Tuan-tuan, para malaikat adalah makhluk Allah yang paling ramai tuan-tuan. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling ramai nak dibanding makhluk-makhluk yang lain. Maksud dia apa tuan-tuan? Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat yusalluna ala nabi, sedang berselawat kepada Nabi. Sedang dan senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Maksud dia apa tuan-tuan? Orang yang berselawat kepada Nabi senantiasa ingat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat senantiasa ingat kepada Nabi. Subhanallah tuan-tuan. Luar biasa insan yang bernama Muhammad bin Abdullah ini. Barulah timbul arahan tuan-tuan daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata. Allah seru orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman akan dapat merasai seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Selain daripada orang yang beriman, dia tak akan rasa. Hanya orang yang beriman saja akan dapat merasai seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah seru pada orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku, yakni Allah dan seluruh para malaikat berselawat kepada Nabi. Dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Subhanallah tuan-tuan. Sangat luar biasa insan yang bernama Muhammad bin Abdullah ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kehadiran, kedatangan Rasulullah membawa rahmat kepada diri kita tuan-tuan. Yang pertama sekali tuan-tuan, ada dua tugas besar, perkara besar yang perlu kita buat. Balik ni tuan-tuan ada dua benda yang saya nak minta tuan-tuan buat. Saya buat, tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan dah buat, alhamdulillah. Kalau tak buat, buat. Tuan-tuan nak buat, tak, tuan-tuan tak nak buat pun buat juga. Macam mana tu Ustaz? Saya nak kata bahawa benda ni besar tuan-tuan. Saya tak nak cerita tentang kelahiran Nabi, saya tak nak cerita hak-hak lain, tapi saya nak cerita buat benda ni tuan-tuan. Dua benda. Banyak benda tuan-tuan, tapi saya buat dua dulu tuan-tuan. Apa dia yang pertama sekali tuan-tuan? Yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan bawa Rasulullah masuk dalam rumah. Sudah, pelik lagi sekali. Nak bawa Rasulullah masuk dalam rumah. Lagu mana Ustaz? Ustaz bawa Rasulullah ke? Rasulullah dah wafat dah Ustaz. Nak bawa macam mana? Ustaz ni duduk karut ni. Lah pula tu. Sah ada bukti Ustaz ni Ustaz karut kan. Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan bawa apa yang Rasulullah pernah bawa tuan-tuan suatu ketika dahulu. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kena bawa baginda Rasul. Kita kena bawa akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah kita tuan-tuan. Kita kena bawa akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa dalam rumah kita. Kita kena besarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dalam rumah kita tuan-tuan, sekarang ni kita besarkan apa? Tanya diri masing-masing tuan-tuan. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan masing-masing. Kalau tuan-tuan dah bawa Allah, dah bawa Rasulullah dalam rumah, terbaik tuan-tuan. Tapi siapa yang belum tuan-tuan, mari kita buat sama-sama. Mari kita buat sama-sama tuan-tuan. Adakah selama ini kita membesarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan pasangan hidup kita, di hadapan anak-anak kita tuan-tuan? Adakah anak-anak kita ini merasakan Rasulullah adalah insan yang paling agung tuan-tuan? Selagi mana anak-anak kita tak merasakan Rasulullah adalah insan yang paling agung,
maka di situ kegagalan kita sebagai ibu dan ayah untuk membesarkan Rasulullah dalam rumah tangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ibu dan ayah asyik memikirkan tentang masalah sana, masalah ini, membesarkan tentang, alhamdulillah, kalau anak-anak kita ni yang dinampaknya artis, yang dinampaknya Korea, yang dinampaknya pelakon, penyanyi, yang dinampaknya kartun, tuan-tuan, yang dinampaknya game, Mobile Legend, kalau itulah yang nampak pada dirinya anak-anak, ya Allah, maksudnya tuan-tuan, saya gagal, tuan-tuan pun turut gagal, tuan-tuan, kita gagal, tuan-tuan, kita gagal membawa Rasulullah masuk dalam rumah kita. Kita gagal, tuan-tuan, membesarkan insan yang paling agung dekat atas muka bumi ini. Kita gagal membawa insan ini dalam rumah kita. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab insan inilah yang boleh membawa rahmat kepada seluruh keluarga kita. Tetapi mengapa kita mengenepikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita membesarkan insan selain daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mengapa anak kita lebih kenal pemain bola, bukan dalam negara, luar negara, tuan-tuan? Mengapa anak kita lebih cenderung kepada artis-artis, tuan-tuan, nak dibanding dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak dibanding dengan anak-anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak dibanding dengan cucu-cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Siapa dekat sini, tuan-tuan, yang bertanggungjawab? Kita tak boleh nak salahkan Imam Ustaz Raja, tak boleh, tuan-tuan. Ustaz Raja dia ada keluarga dia. Kita tak boleh nak salahkan guru sekolah. Guru sekolah pun ada dia punya keluarga, tuan-tuan. Kita tak boleh nak salahkan mak bapak kita. Mak bapak kita lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bukan nak cari siapa salah, siapa yang tak bersalah, tuan-tuan. Di malam ni, tuan-tuan, saya nak bawa, tuan-tuan, kalau dapat, tuan-tuan, kita sama-sama. Saya pun masih berusaha, tuan-tuan, jenuh nak usaha, tuan-tuan. Lagilah waktu-waktu Covid sebelum ni, tuan-tuan, la ilaha illallah. Kita dengan kerja kita, anak-anak dengan dia punya kerja, tuan-tuan. Allah. Saya rasa gagal, tuan-tuan, dalam diri saya. Tapi selagi mana kita masih bernafas, tuan-tuan, dekat situ ada usaha yang perlu kita teruskan. Nak bawa baginda Rasul, nak besarkan baginda Rasul. Sebab malam ni maulid, tuan-tuan, kita nak cerita tentang Allah, kita nak cinta tentang baginda Rasul, tuan-tuan. Dia kena seiring sebenarnya. Kita kena bawa Allah, kita kena bawa Rasulullah. Saya nak bawa Allah ni bukanlah kita, saya cakap bawa Allah macam tu, tak. Bawa Rasulullah begitu, tidak, tuan-tuan. Tetapi kita perlu besarkan Allah dalam rumah kita. Kita nak, macam mana kita nak besarkan Allah? Bagaimana kita nak besarkan Rasulullah, tuan-tuan? Setiap kalau kita nak membesarkan Allah dan Rasulullah ni, tuan-tuan, sikit-sikit, tuan-tuan, sikit-sikit kita sebut Allah dan Rasulullah. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Rasulullah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Rasulullah. Apa sahaja, tuan-tuan, yang aktiviti yang berlaku dalam rumah kita, selitkan Allah. Nak kata selit tu bukanlah selit, tuan-tuan. Sebutlah Allah, sebutlah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan anak-anak kita ni, tuan-tuan, telinga dia ni Allah bah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Yes, sampaikan dia ni dah terbenam ke bukan terbenam? Apa? Dah terpahat, bukan terbenam, tuan-tuan, ya. Dah terpahat dalam otak dia, tuan-tuan. Sikit-sikit Allah dan Rasulullah. Biar sampai macam itu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita tidak pahatkan dalam pemikiran anak-anak kita tentang Allah dan Rasulullah, maka yang akan keluar daripada mulut dan hati anak-anak kita adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, tuan. Kita lihat sendirilah, tuan-tuan. Lihat diri kita sendiri. Lihat anak-anak kita. Apatah lagi anak-anak kita yang peringkat remaja, tuan-tuan.
kita mainlah bersama dengan mereka dekat taman-taman. Apakah kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut mereka? Kalau bukan bodoh, kalau bukan bangang, kalau bukan babi, kalau bukan dicarut-carut mak bapak dia punya, tuan-tuan, itu bukan remaja zaman sekarang. Minta maaf, tuan-tuan. Itu telinga saya sendiri, tuan-tuan. Sampaikan saya tegur, tuan-tuan. Saya kata, anak-anak, alangkah baiknya kalau kita menyebut selain daripada perkataan ini. Biasa dia cakap, tuan-tuan, macam dah menjadi zikir harian dia. Saya tak tahu anak siapa, tuan-tuan. Mungkin kalau anak saya pun bergaul sekali, mungkin dia terpengaruh sekali, tuan-tuan. Sebab itu tugas kita sebagai ibu dan bapa, tuan-tuan, tugas besar yang saya katakan, tuan-tuan, besarkan Allah dan besarkan Rasulullah dalam rumah tangga kita. Tugas ni besar, tuan-tuan. Bila dikatakan sebagai tugas yang besar, tuan-tuan, komitmen besar. Komitmen kena besar, tuan-tuan. Kesungguhan, komitmen sangat-sangat diperlukan daripada ibu dan ayah. Kita nak harap anak-anak kita sendiri cari, tuan-tuan, siapa itu Allah, siapa Rasulullah. Setakat mana dia boleh cari dekat sekolah, tuan-tuan. Sekolah apa yang didapat lebih banyak daripada kawan nak dibanding daripada guru. Apatah lagi, tuan-tuan, minta maaf cakap, guru-guru sekarang ni pun, tuan-tuan, melebihi mak-maknya dekat rumah. Faham? Guru di sekolah melebihi mak-mak dekat rumah. Boleh faham, tuan-tuan? Tak faham? Tak faham tak apa, tuan-tuan. Tak berdosa. Tuan-tuan, guru-guru pun stres, tuan-tuan. Stres. Guru-guru dekat sekolah lagi stres, tuan-tuan. Stres dengan anak-anak kita, stres dengan kita, tuan-tuan. Silap sikit saman, silap banyak jail. Sial. Nak kata apa, tuan-tuan? Itulah sistem yang telah disistemkan untuk kita. Sayang, tuan-tuan, orang yang nak memperjuangkan Islam itu semakin hari semakin pupus. Yang batil dikatakan benar, yang benar dikatakan batil. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Bila dia tidak mengagungkan Allah dan Rasulullah dalam rumah dia, tuan-tuan, maka syaitanlah yang ada dalam rumah dia. Maaf, tuan-tuan. Yang dibesarkan adalah sistem yang berdasarkan kepada kehancuran manusia. Ni dah, tuan-tuan. Tak maaf. Oh, satu. Banyak lagi, tuan-tuan. Banyak lagi. Saya nak kata apa, tuan-tuan? Itulah yang berlaku. Tuan-tuan pun ma'ruf, ma'lum. Habis Ustaz cakap, Ustaz, apa solution? Tak. Solution saya, tuan-tuan, satu je. Besarkan kembali Rasulullah dan Allah dalam rumah tangga kita. Automatik. Yang lain tu tertolak. Auto, tuan-tuan. Cuma peranan, tuan-tuan, ibu dengan ayah. Sebab itu, tuan-tuan, ceramah saya tak nak cerita dok ulang benda. Saya nak, tuan-tuan, lepas ni praktik selalu. Praktik selalu, buat selalu, tuan-tuan. Saya buat, tuan-tuan buat. Jadi tak jadi belakang cerita, tuan-tuan. Jadi tak jadi belakang cerita. Itu serah pada Allah. Yang penting kita bawa, tuan-tuan. Balik buat selalu, tuan-tuan. Macam mana? Pakatlah dengan Ustaz Raja buat macam mana. Kan? Kita kadang-kadang suami isteri duk cerita duit. Orang lain lah, bukan orang sini. Tempat lain, tuan-tuan, tempat lain. Duit. Jadi yang besar dalam diri suami isteri itu duit. Bang, esok nak makan apa, bang? Bang, anak-anak nak makan apa, bang? Duit kita tak ada ni, bang. Kan? Memanglah, Ustaz, kalau tak ada duit nak makan apa, Ustaz? Yes, betul, saya tak nafikan. Tapi kita seimbangkan tak dengan kebesaran Allah, kekuasaan Allah? Kita seimbangkan tak? Mintalah dengan Allah solat hajat dulu baru kita usaha. Kita seimbangkan ke tak? Itu poin dia. Kalau kita tak seimbangkan, tuan-tuan, mana nak datang besarnya Allah? Bila kita tak seimbangkan, maka yang besarnya itu adalah dunia, tuan-tuan. Wa mal hayatud dunya la'ibu wa lahu.
Kita tuan-tuan, Allah dah bagi tahu satu demi satu. Allah bagi tahu tuan-tuan kepada saya, begitu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sama saja tuan-tuan, saya satu level tuan-tuan. Saya pun masih lagi berusaha tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah cakap, ya Allah, anak-anakku sedih tuan-tuan, mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Tolonglah ya Allah, kau besarkanlah dirimu ya Allah. Besarkanlah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keluargaku ya Allah, agar nanti dia juga akan membesarkan kamu dan Rasulmu ya Allah pada keturunan-keturunanmu ya Allah. Hanya dengan itu sahaja insya-Allah boleh menolak sebarang kemungkinan yang boleh merosakkan diri anak-anak kita. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, usaha kita kena bersungguh-sungguh. Zaman sekarang zaman penuh dengan fitnah. Sangat fitnah tuan-tuan. Tapi usaha kita kena lebih besar dari fitnah yang ada tuan-tuan. Usaha kita kena lebih lagi daripada fitnah yang ada. Fitnah akhir zaman ini tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Dalam rumah begitu banyak fitnah. Antara fitnah yang paling besar tuan-tuan, handphone, TV, PS4 ke, PS apa semua tu, itu fitnah paling besar tuan-tuan. Fitnah paling besar. Fitnah kepada saya, fitnah pada keluarga saya, fitnah kepada tuan-tuan, fitnah kepada keluarga tuan-tuan, fitnah pada seluruh keturunan kita tuan-tuan. Suatu hari nanti handphone ni dah tak ada tuan-tuan, dia akan bertukar. Dan pertukaran dia tuan-tuan lebih advance daripada ini. Dan fitnah itu lagi besar tuan-tuan. Lagi besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, boleh tuan-tuan, nanti sama-sama kita besarkan Allah dengan Rasulullah dalam rumah kita tuan-tuan. Pelbagai tuan-tuan. Rasulullah ni tuan-tuan, kita nak bawalah akhlak-akhlak dia. Akhlak bagi dia Rasul, sikit-sikit kita sebutlah nama Rasulullah. Sebut nama Rasulullah. Bagi anak-anak kita tu terpahat kalimah Allah dan Rasulullah dalam pemikirannya tuan-tuan. Bawa Rasulullah agar kita cakap Allah suka ini, Rasulullah suka ini. Sikit-sikit kita sebutlah Allah dan Rasulullah. InsyaAllah tuan-tuan, ibu ayah yang membawa Allah dan Rasulullah, nama Allah dan Rasulullah dalam rumah tangganya, maka akan turunlah rahmat kasih sayang Allah kepada seluruh keluarganya tuan-tuan. Okey, itu yang pertama tuan-tuan. Saya berbaki lebih kurang dalam 10 minit lagi tuan-tuan. 8.20 saya berhenti ya. Tuan-tuan, perkara kedua tuan-tuan, yang perlu kita buat adalah tuan-tuan, bersalawat. Bersalawat tuan-tuan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ajak tuan-tuan, saya nak ajak diri saya nak ajak tuan-tuan yang berada dalam surau ini tuan-tuan, marilah kita memperbanyakkan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sebab salawat ini tuan-tuan adalah senjata yang paling ampuh, dinding yang paling tebal apabila kita berhadapan dengan fitnah dunia tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ini merupakan kalimah yang paling ampuh tuan-tuan untuk kita berhadapan dengan fitnah dunia sekarang ini. Perbanyakkan bersalawat tuan-tuan. Marilah kita memperbanyakkan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan.
Kita dah tahu tuan-tuan, yang saya sebutkan awal tadi tuan-tuan, Allah dan seluruh para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bertanya kepada para ulama, dia kata apa? Saya tidak segan untuk mengatakan, kalau ada orang tanya apakah yang sedang dilakukan oleh Allah pada saat ini, ulama kata saya tidak malu untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sedang berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Tuan-tuan, fadilat zikir salawat ini tuan-tuan sangat-sangat luar biasa, tuan-tuan. Karamah kemuliaan bersalawat ni tuan-tuan tidak perlu tunggu dekat akhirat, dekat dunia pun masya-Allah tabarakallah, tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa tuan-tuan? Namanya Ubay bin Ka'ab, tuan-tuan. Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan, dia menjadikan seluruh zikirnya tuan-tuan hanya berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan, dia berinteraksi dengan Rasulullah. Dia cakap, ya Rasulullah, aku zikir sekian-sekian, aku selawat sekian-sekian dan sebagainya. Apa pandangan kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, wahai Ubay, kalau kau tambah lagi bagus selawat itu. Sampailah 2-3 kali, ending sekali Ubay kata, kalau begitulah ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh zikirku, doaku hanya berselawat kepadamu ya Rasulullah. Pada ketika itu barulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, segala kedukaanmu akan segala dukaanmu akan diselesaikan oleh Allah. Segala dosa-dosa kecilmu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai pada hari itu tuan-tuan, Sayyidina Ubay bin Ka'ab tidak ada zikirnya melainkan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Besar tuan-tuan fadilat bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hidupkan salawat di setiap rumah kita, tuan-tuan. Jadikan anak-anak kita ni tuan-tuan, hidupnya jangan lepas daripada bersalawat. Sebab itulah benteng yang paling kukuh, tuan-tuan. Selawat itu adalah senjata yang paling ampuh, yang paling power, tuan-tuan, untuk menghadapi cabaran akhir zaman ini, tuan-tuan. Galakkan anak kita senantiasa berselawat. Ambilkan masa bersama dengan anak, wahai anak-anakku, jom kita sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya dah cuba, tuan-tuan. Saya dah cuba. Kalau kita berselawat sebanyak 1000 kali, tempoh waktunya tuan-tuan, duration waktu itu tuan-tuan, hanya sekitar 15 minit ke 20 minit saja. Berselawat sebanyak 1000 kali, tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuan-tuan, subuh kita awal, tuan-tuan. Habis sembahyang subuh, jangan balik rumah dulu. Habis imam, tuan-tuan, kalau dia baca dekat hadis apa semua ni, dah habis semua, tuan-tuan. Sesiapa yang tidak ada sebarang aktiviti di rumah, tuan-tuan, melainkan hanya duduk dekat rumah, buka balik handphone, tuan-tuan, ataupun tidur semula, na'udzubillah lah, tuan-tuan, ya lah tidur balik kan. Tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Subuh awal, habis awal, duduk dekat masjid, tuan-tuan, sampai pukul 7, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Ambil peluang, tuan-tuan. 1000 kali hanya memakan masa sebanyak 20 minit saja, tuan-tuan. Dia boleh cover 24 jam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku, man shalla alaina, man shalla alayya alfan. Nabi kata, barang siapa yang berselawat kepadaku sebanyak 1000 kali sehari, tuan-tuan, dia akan berlaga bahu dengan aku masuk dalam syurga Allah. Subhanallah, tuan-tuan. Maksud dia apa, tuan-tuan? Inilah kunci. Inilah kunci kalau kita nak masuk syurga, tuan-tuan.
Inilah kunci kalau kita nak masuk syurga, selawat tuan-tuan. Nabi kata barang siapa yang berselawat kepada aku tuan-tuan 1000 kali sehari, dia akan masuk dalam syurga bersamaku berlaga bahu tuan-tuan. Subhanallah. Ya Allah. Tuan-tuan 1000 kali. Dalam sebuah hadis Nabi SAW tuan-tuan, ada seorang pemuda yang telah ditimbang amalannya tuan-tuan. Didapati amalannya itu, amalan buruk, amalan jahatnya lebih berat daripada amalan kebaikan dia. Lalu malaikat rentap tangannya nak diheret masuk, nak dihumbankan dalam neraka Allah. Tiba-tiba Rasulullah datang, wahai malaikat, bolehkah engkau tangguhkan dahulu untuk diheretkan ke dalam neraka? Bolehkah engkau timbang kembali umatku ini? Wahai Muhammad, saya tidak akan dengar sebarang arahan daripada sesiapa melainkan Allah Rabbul Jalil. Maka Allah Subhanahu wa taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengarahkan badan dan wajahnya kepada arasy Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah, wahai Muhammad, apa yang kau minta, apa yang kau nak wahai Muhammad? Allah tanya, wahai Allah, aku mohon ya Allah, tolonglah ya Allah, berikanlah peluang sekali lagi untuk ditimbang amalan umatku ini. Wahai malaikat, kau tolong patuh, kau tolong ikut apa yang dikehendaki oleh Rasul ini, oleh Muhammad ini. Jadi malaikat bertanya, wahai Muhammad, apa yang kau nak? Wahai malaikat, boleh tak engkau timbang sekali lagi umatku ini, amalan dia baik. Maka malaikat pun timbang. Bila timbang, confirm tuan-tuan, berat amalan kejahatan lebih nak dibanding dengan amal baik. Maka pada ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati pemuda tersebut. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sesuatu daripada poketnya. Lalu diletakkan di atas timbangan kebaikannya tuan-tuan. Lantas amalan kebaikannya itu lebih berat nak dibanding dengan kejahatan. Lalu tuan-tuan, pemuda tersebut layaklah dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadilah dia akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi masa sikit lagi ya. Jadi malaikat yang punya keras tadi, punya kasar tadi, apabila berhadapan dengan ahli syurga terus berubah menjadi malaikat yang paling lembut. Lalu dipimpin tangan pemuda tersebut nak dimasukkan dalam syurga Allah. Jadi pemuda pun dia cakap kepada malaikat, malaikat boleh tak saya nak berjumpa terlebih dahulu siapakah lelaki tadi. Lalu pemuda tersebut pun bertemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu pemuda itu tak kenal siapakah yang membantu dia tadi, yang sepatutnya dia masuk dalam neraka tiba-tiba masuk dalam syurga. Jadi pemuda itu pun sebutlah, man anta, siapa awak? Ana Rasulullah nabiyuka, ana nabiyuka Rasulullah. Apabila pemuda tersebut tahu saja yang berada di hadapan yang berada di hadapannya itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mengalirlah air matanya. Menangis dia. Tak sangka Rasulullah SAW datang memberikan syafaat kepada dia, yang pada ketika itu confirm dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pemuda tersebut pun tanya, ya Rasulullah, kalau begitulah ya Rasulullah, apakah yang kau keluarkan daripada poketmu tadi sehingga amalan kebaikanku lebih berat nak dibanding dengan amalan kejahatan? Wahai pemuda, yang aku keluarkan daripada poketku itu hanyalah satu salawatmu di atas muka bumi, menjadikan timbangan kebaikanmu lebih berat daripada timbangan kejahatanmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hanya sekali salawat dalam keadaan ikhlas telah menyelamatkan umat Nabi Muhammad, seorang umat Nabi Muhammad daripada diemban masuk dalam neraka Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan,
sekali lagi saya nak ajak tuan-tuan, tolong doakan saya juga tuan-tuan agar saya juga pun dapat istiqamah. Mari kita tuan-tuan berselawat. Ajak ahli keluarga kita, ajak isteri kita, cakap dengan isteri kita, yang jom kita selawat. Ajak anak-anak kita duduk sekali, selawat paling kurang tuan-tuan 100 kali. Sekejap saja tuan-tuan, macam kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekejap sangat tuan-tuan. Orang yang sehari tuan-tuan, dia berzikir tuan-tuan, dia berzikir 100 kali, dia akan dapat syafaat Nabi SAW di hari akhirat kelak tuan-tuan. Kita nak dapat mana tuan-tuan? Sekali lagi, saya nak cakap tuan-tuan, kita solat maghrib tadi, kita akan solat isyak nanti tuan-tuan. Tuan-tuan yakin dan percaya ke solat tadi Allah terima? Tuan-tuan yakin ke? Saya tak yakin tuan-tuan. Berapa persen kita boleh khusyuk solat tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dah umur, haji dah berumur 78 tahun tuan-tuan. Masuk dia haji dah solat ni tak tahu berpuluh tahun tuan-tuan. Dan kita tahu tak amalan kita itu diterima Allah. Harapan kita Allah terima. Tapi belum tentu Allah terima. Tetapi dengan salawat tuan-tuan, Allah pasti terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan, ya, kalau dapat saya sendiri dan tuan-tuan, kita bawa balik. Yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak repeat balik, ya, kita tolong bawa Allah, bawa Rasulullah, ya, besarkan Allah, besarkan Rasulullah, agungkan Allah, agungkan Rasulullah terhadap ahli keluarga kita tuan-tuan, isteri dan anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita jadikan diri kita ini, kita tekad, kita lazimkan diri kita ni tuan-tuan, kalau dapat setiap hari tuan-tuan, bawa diri kita, isteri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ya, nak cantik tuan-tuan 1000 sehari, hanya memakan masa 20 minit saja tuan-tuan, 20 minit saja. Wallahu alam tuan-tuan. Untuk akhirnya tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan, andai kata ada salah dan silap, ya, sepanjang saya berbicara tadi tuan-tuan, kejap-kejap tinggi suara, kejap-kejap duk rendah suara tuan-tuan, duk main dengan ni tuan-tuan, ya. Minta maaf tuan-tuan, ya. Nak bagi segor-segor sikit waktu tu maghrib ni, bukan saya marah tuan-tuan, semangat. Semangat. Jadi saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, ada salah dan silap daripada saya. Saya tahu saya pun banyak lupa, saya banyak buat salah tuan-tuan, tolong doakan saya. Saya pun nak masuk syurga, tuan-tuan nak masuk syurga, saya nak masuk syurga. Ayuh kita tuan-tuan, banyakkan selawat kita masuk syurga sama-sama tuan-tuan, bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tuan-tuan, jadi terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, malam ini, malam Maulid Nabi, kita dengar Allah turunkan rahmat kasih sayangnya, ya, kepada kita tuan-tuan. Dan insya-Allah setiap daripada kita ni tuan-tuan, apa yang saya bawakan tuan-tuan, kita dapat amalkan dalam rumah tangga kita insya-Allah. Dan seterusnya seluruh keluarga kita dan keturunan kita akan mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan Nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maaf, ambil masa terlebih 5 minit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.